Bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kembali pengajian kitab bimbingan fardu ain. Malam ini kita sambung ke surat 117. Soal dan jawab. Pertanyaan. Saya sudah berwuduk untuk menunaikan solat. Kemudian saya terlupa sama ada wuduk saya itu sudah batal atau belum. Bagaimanakah hukum wuduk saya itu? Jadi persoalan pertama, dia kata dia sudah mengambil wuduk untuk menunaikan solat. Kemudian lupa wuduk dia itu batal dah ke atau belum batal. Jadi bagaimana nak hukumkan wuduk tu? Jawapan, bagi orang yang belum berwuduk, kemudian dia terlupa sama ada dia telah berwuduk atau belum, maka dia dihukumkan belum berwuduk. Kerana pada asalnya dia belum berwuduk, walaupun misalnya dia sudah mengambil wuduk. Tetapi bagi orang yang sudah berwuduk, kemudian dia lupa sama ada wuduknya sudah batal atau belum, maka orang itu dihukumkan masih berwuduk. Kerana pada asalnya dia sudah berwuduk, walaupun misalnya wuduknya telah batal tanpa disedarinya. Namun begitu ada baiknya jika saudara, yang ini penanya, mengambil wuduk semula atau membaharuikan wuduk saudara. Membaharukan wuduk ini ada dua macam. Pertama disebut dengan wuduk tajaddud, yakni orang yang mengambil wuduk semula semata-mata hendak berwuduk, walaupun dia tahu wuduknya belum batal. Ini sunat hukumnya. Manakala yang kedua disebut dengan wuduk ihtiyat, yakni wuduk untuk berjaga-jaga, sebab dia sudah ragu sama ada wuduknya sudah batal atau belum, walaupun menurut hukumnya wuduknya belum batal. Faham tak? Gini, kita ni kalau nisbah wuduk, dia ada dua keadaan ya. Tak, sedang berwuduk atau sudah batal. Nah, hari-hari yang kita lalui seorang mukmin itulah. Nah, ada kala kita wuduk, ada kala tak ada wuduk, ada kala suci, ada kala berhadas. Dia khabar di sini, siapa yang sudah mengambil wuduk, dia yakin dia ambil wuduk, kemudian dia ragu adakah wuduknya itu sudah batal, maka hukumnya menang wuduk. Faham lagi? Dan siapa yang yakin tidak ada wuduk, kemudian datang ragu adakah sudah ambil wuduk, maka dimenangkan belum ada wuduk. Dihukum hak asal tu menang. Dipanggil istishabul asli, kembali pada hukum yang asal. Nah, dan macam mana dia yakin? Contoh, kita tadi mandi sungai dan kita yakin masa kita nak naik atas jeti tu kita ambil wuduk dalam sungai. Faham? Maknanya memang sahih, sebab aku baru balik sungai ni naik motor. Tak, bila sampai tangga rumah mari ragu, ambil dah wuduk tadi sungai, masa naik motor ni batal ke tak? Hak mana yang dia yakin? Ambil wuduk ke batal? Ambil wuduk. Hak mana dia ragu? Batal tu yang diragukan. Jadi sekarang benda yang ragu berlawan dengan yang yakin. Kaedah kita sudah jelas. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Benda yang yakin tidak akan hilang dengan datangnya keraguan. Faham lagi? Jadi yang kita yakin sahihnya ambil dah wuduk saat ni. Yang kita ragu, yang kita syak adalah batal ke tak lagi. Jadi bila batal, lawan dengan batal itu keraguan.
benda yang disyakkan. Berlawan dengan yang diyakini. Yakin lawan syak, menang yakin. Faham lagi? Banyak berlaku dalam kehidupan. Kita semayang dah garik. Bila kita semayang garik, biasanya hak sepal lepas kita ambil wuduk ke tak? Wuduk lah, bermakna kita yakin sudah mengambil wuduk. Bila kita orang bang Isya, orang azan Isya, mari ragu. Tadi memanglah kemayang garik dah. Dan ni orang masuk Isya ni batal ke tak lagi? Jadi mana yang yakin? Ada wuduk. Mana yang diragu? Batal tu. Menang mana? Menang ada wuduk. Jadi hukumnya bila begitu, kita tambah ambil wuduk. Kita nak kira menang hak wuduk, harus. Kita nak ambil juga wuduk, sunat. Tidak wajib lah. Bila wajib ambil wuduk? Yakin atau zon belah batal. Nak lagi? Bunyi ketuk. Tapi ramai. Dalam bilik tu ada 6 orang. Kita ada, JKK ada, Esko ada. Tebung bunyi ketuk. Faham? Boleh jadi kita, boleh jadi 5 orang ni. Tapi kita tak berasa kita. Maka hukumnya kalau kita yakin tadi ambil wuduk dah. Bila dengar ketuk bunyi ni, aku ke siapa? Tapi tak ada keyakinan, ragu je lah, takut kita ketuk. Tapi kalau kita yakin ada wuduk dah, dah atas. Nampak? Tapi dong bunyi ketuk. Kita seorang ni dalam bilik tu. Kita ragu korok permu seekor je lah tu. Faham lagi? Jadi tidak ada keraguan. Bila ramai tu keraguan. Faham lagi? Lama seorang ragu juga, jeng. Jadi tadi aku ambil dah semayang garik, mesti aku ambil wuduk dah. Ni bila dia masuk waktu isyak, datang keraguan. Ke batal ke tak lagi? Wuduk garik tadi, tidak ada bukti batal, tidak ada tanda-tanda batal, tidak ada berita orang khabar batal. Cuma mari ragu dalam hati. Batal ke tak lagi? Mari sok. Sok tu sama berat. Mana sama berat? Batal ke tak lagi? Batal dengan tak sama berat. Skelo belaka. Apa makna syak? Idrakul mustawi bainal amraini. Mendapat kedua belah pihak batal dan tidak itu sama berat. Itu panggil syak. Faham? Kalau zon berat belah batal dah. Itu lain. Ragu ni maknanya syak. Okey? Itu maknanya kalau kita yakin sudah berwuduk, sama ada nak semayang, nak tawaf, nak mengaji, nak pegang Quran dan sebagainya, kemudian datang keraguan, batal ke belum, maka menang belah belum batal. Yang ini sunat saja kita ambil wuduk kalau kita nak ambil, dan kalau kita tak ambil juga wuduk, hukumnya sah dan tidak haram kita bersolat. Yang kedua, apabila kita yakin batal, maknanya yakin berhadas, kemudian ragu adakah sudah ambil wuduk atau belum. Contoh, tadi kita pergi Jambang. Bila pergi Jambang, keluar Jambang, orang tegur kita. Kita cakap, buah. Bila Jambang masjid, keluar masjid, ada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok tegur. Kita buah dulu. Buah boleh setengah jam, orang bangsa. Faham lagi? Kita pun mari ragu. Aku ambil wuduk dah lagi Lepas kecing tadi, kecing tu yakin tak? Yakin tak kecing? Yakin lah. Ingat kita masuk tandas. Memang kita yakin kecing. Bila kecing batal tak wuduk? Batal. Hak tu yakin. Hak kita ragu ambil tak lagi wuduk. Tu ragu. Mana ragu lawan yakin, mana menang? Menang yakin, iaitu awak dihukumkan belum berwuduk. Boleh ejah tak tu? Biar pisau, biar lain-lain. Faham lagi? Jadi kalau yakin suci, menang suci. Yakin berhadas, menang berhadas. Okey? Kemudian katanya pengarang, walaupun kita yakin kita sudah suci dan belum lagi batal, sunat afdal kita ambil wuduk juga. Ambil wuduk ini jika kita yakin, dia panggil tajaddud. Kalau kita tak yakin, ragu, dia panggil ihtiyat. Apa makna tajaddud? Membarukan wuduk. Faham tak lagi? Kita tahu dah, kita mayat garik tadi ada wuduk. Bila kita bang isyak,
kita pun yakin wuduk kita belum batal. Biarlah nak ambil juga sekali lagi. Itu dipanggil tajdidul wuduk. Membarukan wuduk. Hukumnya sunat. Bila sunat? Jika kita telah gunakan wuduk itu untuk sekurang-kurang sekali semayang. Kalau tak guna lagi, tak sunat ambil wuduk. Nah, tak guna ambil wuduk, keluar dalam jambang, masuk balik, ambil wuduk balik. Keluar ambil balik. Berulang-ulang, bukan sunnah. Yang sunnahnya, kita dah berwuduk, kita guna dah wuduk itu untuk solat. Dan belum batal. Dia ambil sekali lagi untuk solat isyak. Dia panggil sunat. Apa sunat? Tajdid. Apa makna tajdid? Membaharuikan wuduk yang belum batal. Termasuk sujud syukur ke Ustaz? Termasuk? Termasuk. Hak khilaf saya lah. Boleh. Kita dah ambil wuduk, kita guna dia untuk sujud syukur. Walaupun ada yang kau yang mengatakan tidak. Itu dia panggil tajdid. Maknanya kita ambil wuduk sekali lagi dalam keadaan sudah yakin belum batal. Tapi kalau dalam keadaan kita ambil wuduk sekali lagi kerana kita ragu, walaupun dimenangkan belum batal, kita ambil juga. Itu dipanggil ihtiyat. Ihtiyat bahasa Arab, bahasa Melayu, bercermat, berhati-hati, takut-takut. Yang sedikit itu, yang ini yang kita ragu itu yang betul. Pertanyaan, saya adalah seorang isteri yang punya rambut tebal dan panjang serta gemar menyanggur rambut saya dengan rapi. Sedangkan suami saya pula seorang yang kuat jimok. Mari dua ni pulak. Sehingga saya terpaksa mandi junub tiap pagi. Apakah saya diwajibkan menghuraikan rambut saya ketika mandi janabah itu? Mohon berpenjelasan dengan dalilnya sekali. Baik. Isteri bertanya, biarlah asal malu. Ngaji jangan malu. Faham? Jangan malu. Jangan malu ngaji. Dia nak malu ni tak ngaji. Orang duk ngajar awal-awal tak pergi. Itu panggil muka tak malu. Faham lagi? Orang dapat lelah ngajar pecah tekok-tekok. Tak mari. Binawin. Itu patut muka tak malu tu. Muka tak malu apa? Tak pergi kat orang ngajar. Malu apa? Kerana kita termasuk golongan jahiliah. Orang cerita sebelum Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tahun berapa? Wah. 1914. Okey. Sebelum perang, maknanya awal-awal abad ke-20. 1900, 1905, zaman Tok Kenali. Zaman Tok Kuala. Zaman Sultan Zainal Abidin III. Okey? Zaman tu di Terengganu ni, orang yang di Malaysia, bukan Terengganu, di Malaysia ni, nak setengah-setengah tepat. Kalau anak dia tak pandai abang ngaji Quran, dia kurunglah umur. Dia takut anak dia tu baik, orang suruh ngaji tak erti. Jadi aib keluarga dia. Lagi tak anda, tak boleh main luar. Faham? Kita macam grup duit dua. Faham tak? Tak, macam-macam. Ni liberal, tu LGBT. Faham? Tu tak kenal Tuhan, tu tak kenal Quran, tu hina Nabi. Macam-macam pusat jelek, punggung-pungi, kopek catok. Pakak tunjuk habis dalam TikTok. TikTok tu kopek catok. Tak, pakak tayang habis dah. Jadi berasa bangga pula. Bangga anak kita pakai seluar spender saja. Bangga anak kita jadi juara renang. Bangga bini kita juara terjun papan anjar. Faham lagi? Dulu malu pun. Jadi kita kena ada balik sifat malu jika jauh daripada ilmu agama. Faham? Jadi orang yang tak hadir majlis ilmu tanpa uzur, mereka adalah orang yang tidak ada rasa malu. Faham? Baik. Isteri ini yang bertanya, rambutnya panjang. Bila rambutnya panjang, dia sanggup. Faham lagi? Bila sanggup, persoalannya tak ada masalah, dah sanggup. Suami dia ni kuat jimak. Nyimak macam makan nasi. Faham lagi? Mana 3 kali sehari. Jadi tak. Jadi bila junub, datang perintah mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjanabah,
maka wajib melakukan mandi. Jadi soalan isteri ni, adakah setiap kali mandi hari-hari dia kena buka sanggur dia? Nak? Boleh tak mandi tak buka sanggur? Cari yang gitu-gitu tu. Jawapan, untuk menjawab pertanyaan puan ini, lebih baik kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Katanya, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang suka gulung rambut, yang ini sanggul rambutku. Apakah sanggul itu mesti aku huraikan? Mesti aku buka setiap kali aku mandi janabah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak perlu. Cukup engkau tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian siramlah air ke tubuhmu, berarti engkau telah suci." Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Selanjutnya Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, katanya disampaikan orang kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abdullah bin Umar menyuruh kami, yakni kaum wanita, supaya melepaskan gulungan iaitu sanggul rambut bila mereka mandi. Aisyah berkata, "Hei, aneh sungguhlah patut Ibnu Umar ini, disuruhnya wanita melepaskan gulungan rambut ketika mandi. Mengapa tidak suruh raja wanita cukur kepala mereka? Aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW dari satu bejana. Ketika itu menuangkan air ke kepalaku tidak lebih daripada 3 kali." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Begini, dalam hadis menyebut tak wajib orang perempuan mandi buka sanggul. Cukup dengan tuangkan air 3 kali di atas kepalanya. Nah, apakah maksudnya? Sebab tu kita perlukan huraian para ulama. Setiap hadis dihuraikan oleh ulama. Sebab tu kitab-kitab hadis dia ada syarah dia. Kitab Sahih Bukhari dia ada syarah dia. Syarah Bukhari siapa karang? Kitab Fathul Bari siapa karang? Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Nah, Syekh Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi. Nah, itu Sahih Bukhari tengok tu. Besar ni seguni mensyarahkan setiap kalimah-kalimah yang diucapkan oleh Nabi. Takut kita maksudkan benda lain. Takut kita faham kod lain. Nampak lagi? Syarah Abu Daud, Aunul Ma'bud. Nah, di pondok-pondok mengaji lah. Aunul Ma'bud, syarah Sahih Abu Daud. Syarah Nasa'i, Imam Suyuti. Tu nak? Syarah Daruqutni, syarah Baihaqi. Banyak lagi. Nah, kenapa mereka mensyarahkan? Kerana takut kita maksudnya lain. Takut salah. Jadi begini, dalam hadis-hadis memang menyebut tidak wajib. Ulama-ulama memberi penerangan yang lebih jelas. Maksud tidak wajib dibuka sanggul ketika mandi junub ialah jika dituang pun sudah rata air di atas tiap aurat rambut itu. Tetapi jika sanggul itu kemah, sekira-kira kita tuang air pun tak kena air pada batang rambut, pada pangkal rambut di kepala, kerana kemahnya sanggul, maka pada ketika itu wajib buka sanggul. Nampak lagi? Kenapa? Kerana di sana ada hadis yang lain, hadis sahih. Nabi kata siapa yang mandi junub tidak kena sehelai saja bulu pada badannya, maka soal mandinya itu tidak sah. Jadi dikompromikan hadis-hadis. Faham? Maksud hadis tak wajib buka itu ialah jika longgar. Faham? Jika airnya kuat. Macam kita kan sekarang ada shower hok kuat. Ada setengah rumah shower dia slow je. Nampak tak? Tengok pada paip hujan jangan buka ngeleh gitu. Macam ke hujan renyang-renyang. Faham lagi? Tapi ada jenis bau gitu. Nak, dia Allah kepala tu dak renyah pun kata tu. Faham lagi? Jika maknanya air itu banyak dan rata rambutnya tanpa dibuka sanggul, maka sunat saja buka, kata ulama fiqh, tidak wajib. Balik kepada hadis ni. Dan jika tak buka, tak rata air, tak kena ada bahagian rambut yang tidak kena, kerana kuat atau kemah ikatan sanggul, maka jadi wajib buka. Sama seperti cincin. Jika kita tak gerakkan cincin, kita mandi junub, tak payah ejah gerak-gerak cincin, sudah rata air di bawah tepat cincin,
maka sunat saja gerakkan ikut sunnah Nabi. Tapi kalau cicinya ketat, kalau tak gerak, ada bahagian yang tak kena air, maka menggerakkan cici ketika mandi junub, hukumnya wajib. Faham tak ke? Gitu. Lepas tu apa senang buat rambut pendek aku pandamu lah. Cuma umul mukminin, isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat perempuan radhiyallahu anhunna zaman dulu, mereka ni berambut panjang. Tahu rambut panjang itu bukan ada gambar. Kerana dalam hadis-hadis menerangkan tentang diikat rambut dengan sanggu. Mana kalau orang sanggu ni rambut panjang lah. Dia mula dap sanggu ni tahun 80-an. Mula perempuan dap sanggu lah rambut pendek. Kalau 70-an ke bawah dulu orang kita sanggu pula ke. Bila buka tu sampai kat belakang rambut. Dah perempuan boleh dak rambut pendek? Boleh. Dah yang kata haram menyerupai lelaki. Pendek macam lelaki dah. Mana kalau dia orang tengok daripada belakang tak tengok rupa, orang tasyabbuh, orang sudah salah habah. Tasyabbuh tu kesamaran, bahasa baku. Bahasa Terengganu salah habah. Faham tak? Salah habah dah, laki ke puan tak tahu dah. Pendeknya rambut. Faham tak lagi? Bila salah habah dah, ragu dah laki ke perempuan, kena laknat. Jadi fahamlah. Macam pulih tu kan, lelaki kan rambut askar, rambut pulih. Kan pendek betul tu. Siap ada mak gak ni, wai suku tu ni. Tiba-tiba kau pang giwak kau pendek gitu, maka hukumnya haram. Haram itu dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kerana dalam hadis Nabi sebut la'anallah. Allah laknat an-nisaa, perempuan, yatashabbahna. Mereka itu menyerupai birrijal dengan kaum lelaki. Ibnu Hajar sebut dalam mukadimah kitab Zawajir, nak kenal dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kalau mula dengan laknat. La'anallah maknanya Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai badan mereka itu dengan kaum lelaki. Sama ada menyerupai pada berpakaian ataupun pada rambut. Jadi pendek tak ada masalah. Pendek biarlah pendek, orang kurang maksudnya. Okey? Jangan pendek. Lelaki dah ni, tengok depan lah. Puang. Aku ingat lelaki. Pendek dengan rambut. Kalau gitu, kesama orang tak? Kesama orang, masuk dalam hadis, la'anallah, Allah laknat. Dah kalau penyakit, kita kena cukur. Accident nak jahit kepala kan cukur. Kalau nak jahit, orang cukur tak kepala. Contohlah, bini jatuh. Nak selfie kat drobi berdebak jatuh bawah. Faham lagi? Ngedor-dor gong jatuh belakang. Pecah kepala. Doktor cukur. Nak jahit, takkan jahit dengan rambut-rambut. Itu tak apa berubat. Tahu pun bini dia kelimomo. Kelimomo ni ada obat dia, pakai shampoo dia. Shampoo kelimomo ni mahal lah. Dalam 500-400 lebih sebotol. Kalau kita pergi kedai, dia tulis kelimomo shampoo. Tukang tu. Dia kebelayar kan. Kalau kita pergi klinik pakar, dia wih shampoo kelimomo. 480 sebotol, molek lah. Kalau grade 2 sikit, 200.5. Itu berobat kelimomo. Tapi kalau kita pergi di kedai-kedai rocik, dia lah ke tanpa kelimomo sepanjang hayat. Berapa ni? RM9 tapang. Nampak? Dah tu sama je. Dibeli botol besar, dia pack je. Ni kelimomo, ni kutu. Ni rambut kilat, ni rambut luruh. Jadi dia pun cukur lah. Kerana dia antara obat kelimomo yang terbaik ialah cukur kepala. Lepas cukur kepala, sebab dia duduk di kulit kepala. Cukur kepala bini kita. Kemudian ambil minyak gas. Tahu tak? Minyak tanah. Minyak tanah semangkuk. Lepas tu perah salima. Paruk lah. Perah salima oleh 4-5 teh. Campur dengan minyak. Ambil dengan tisu basah. Tepek atas kepala. Kerana cuah atas kepala. Kemudian bukuh dengan tuala.
Dia dalam 12 jam. 12 jam tu ni macam genetuk dalam kepala. Tekung. Memang tak nitah anak dengan anak-anak terandi patah nak. Faham lagi jangan win nitah budak-budak depan. Pasal sakit sangat. 2-3 kali buat dia hilang. Okey? Jadi kena cukur tak kepala? Kena cukur. Itu berubat. Berubat tidak haram. Tidak dikata menyerupai lelaki. Okey? Itu berubat. Pertanyaan, adakah saya perlu berwuduk semula setelah melakukan mandi janabah? Baik. Kalau kita melakukan mandi junub, kena ambil wuduk tak? Jawapan, saudara tidak perlu lagi mengambil wuduk setelah mandi janabah. Kerana dengan terangkatnya hadas besar itu bererti hadas kecil juga sudah terangkat. Ini didasarkan kepada sebuah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidak berwuduk lagi selepas mandi. Termasuk dalam masalah ini mandi wajib yang lain, seperti selepas berhenti haid, wala mahupun nifas. Baik. Orang yang mandi junub, dia tak wuduk, dia mandi junub saja. Wajib dah ambil wuduk kalau nak solat. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad tidak wajib lagi. Kerana mandi junub itu mengangkat hadas besar. Dan berwuduk itu mengangkat hadas yang kecil. Jika hadas besar sudah wajib ke atas seseorang, maka perintah yang kecil tidak lagi diwajibkan. Orang yang berhadas kecil dihukumkan oleh agama wajib berwuduk. Itu hukum agama. Taklif syarak dipanggil. Tak, orang ini seolah-olah bersalah, maka dia dihukumkan wajib ambil wuduk. Faham? Orang yang berhadas besar dihukumkan oleh agama wajib mandi junub. Faham lagi? Bila sudah dikenakan hukum yang besar, maka hukum yang ringan tidak kena lagi. Kerana dia sudah diberatkan hukum, iaitu mandi seluruh badan. Hadas kecil maksudnya tempat berhadas itu kecil. Muka, tangan, kepala dan kaki. Hadas besar bermaksud hukumnya itu besar. Iaitu seluruh anggota. Dan menurut pendapat yang lain, hadas kecil itu kerana yang diharamnya itu sedikit. Dan hadas besar itu kerana yang diharamkan itu banyak. Itu pandangan fuqaha. Jadi bila kita telah dikenakan satu hukuman, iaitu mandi junub, maka tidak lagi dikenakan hukuman wuduk. Sama macam penjenayah yang bunuh orang. Dia pergi ropok bank. Maksud nak pergi ropok bank itu, traffic light dia langgar merah. Padahal tunggulah hijau baru jalan. Walaupun nak ropok bank tunggu hijau dulu. Dok merah di jalan dah. Mana langgar lampu syarat. 150 kesalahan tu kalau bayar. Lepas langgar lampu syarat, dia pun berhenti depan bank, ropok dan tembok mati jaga. Nanti dia dikenakan hukuman membunuh saja. Tidak lagi dikenakan hukuman melanggar lampu isyarat. Faham lagi? Kerana hukuman besar sudah kena ke atas. Jadi digugurkan kes-kes yang kecil. Faham? Jadi bila kita sudah berhadas besar, tidak lagi ada hukuman benda kecil, iaitu wuduk. Kerana sudah dikenakan hukuman berat, iaitu wajib diratakan air seluruh badannya, biar terangkat habis hadas. Jangan, bila terangkat habis hadas termasuk hadasun asghar, hadas yang kecil. Nampak? Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i sunat mengambil wuduk ketika mandi hadas. Sama ada hadas janabah atau hadas haid dan nifas. Sunat. Okey? Bila maksud sunat, kalau kita ambil juga wuduk dan sekali dengan mandi, maka itu sunnah. Itu yang lebih baik. Kerana Rasulullah SAW, dia ambil wuduk dulu, kemudian dia baru mengangkat hadas besar. Nabi mandi junub, mulakan dengan wuduk dan berhadas. Dan mengangkat hadas besar. Maksudnya wuduk dulu, baru mandi janabah. Tadi dia kata Nabi hanya mandi saja, itu pada membolehkan saja. Nak khabar harus, bukan wajib. Okey? Jadi nak ikut sunnah, iaitu kita buat wuduk dan mandi. Dua-dua buat. Kalau fiqh sekadar sah saja, iaitu mandi
hadas saja. Pertanyaan. Setelah saya mengadakan hubungan dengan suami saya kedatangan haid. Apakah saya wajib mandi janabah keesokan harinya? Kemudian mandi lagi, setelah haid saya berhenti. Baik. Setelah melakukan hubungan dengan suami, fahamlah. Lalu datang haid. Maka wajib tak mandi janabah? Ingat dah? Janabah lain. Janabah ini hadas besar, haid pun hadas besar. Cuma janabah itu khusus untuk keluar mani atau jima. Orang panggil janabah, hadas. Kalau hadas itu haid atau nifas, itu hadas besar. Dan menurut sebahagian fuqaha, hadas janabah ini hadas mutawasit, hadas pertengahan. Hadas besar ialah hadas haid dan nifas. Kenapa? Kerana haid dan nifas lebih banyak benda yang diharamkan daripada orang yang keluar mani atau jima. Faham? Orang yang junub tak haram ceraikan isteri. Tapi kalau haid, haram cerai isteri. Dia lebih lagi. Orang yang junub, puasanya sah. Orang yang haid, tidak sah puasanya. Faham? Jadi larangan, mamnu', benda-benda larangan, lebih banyak kena ialah pada perempuan yang haid dan nifas. Jadi, setelah melakukan hubungan dengan suami, datang haid. Adakah wajib mandi dulu? Dan nanti bila kering haid mandi sekali lagi atau guana kira? Jawab, bagi wanita yang junub kemudian haid, cukuplah baginya sekali mandi saja, yang ini setelah haidnya berhenti. Bagaimanapun adalah dipandang baik dengan dia mandi junub pada waktu paginya, bagi mengembalikan kecergasan badannya. Jadi tidak wajib. Itu pendapat yang muktamad. Nanti kering darah haid, barulah dia mandi hadas besar. Faham lagi? Kenapa? Kerana terangkat habis. Bila dia mandi kat gigi, terangkat habis. Hadas haid pun terangkat, hadas janabah pun terangkat. Sama dengan masalah perempuan yang beranak. Ada orang kata dia kena mandi dulu daripada beranak, iaitu mandi wiladah. Nanti kering darah nifas, kena mandi sekali lagi. Tak betul. Ulama kata tak wajib dah mandi wiladah kerana keluar darah nifas. Dia hanya perlu tunggu kering darah nifas, sekali mandi saja, nifasnya terangkat, wiladahnya pun terangkat. Faham lagi? Yang wajib mandi wiladah ialah perempuan yang melahirkan anak dan tidak ada darah nifas. Yang terakhir pertanyaan, saya pernah mendengar wanita yang haid atau orang yang dalam keadaan janabah tidak boleh potong kuku. Apakah pendapat ini benar? Kalau tidak, apakah alasannya? Jawapan orang dalam keadaan junub maupun wanita yang haid tidak ditegah memotong kuku atau menghilangkan sebahagian rambutnya. Berdasarkan sebuah sabda Nabi SAW yang diberitakan oleh Atha yang bermaksud orang junub itu boleh berbekam memotong kuku dan menggunting rambutnya walaupun tanpa wuduk lebih dahulu. Baik, satu lagi salah faham masyarakat, iaitu dia kata orang perempuan yang haid, yang nifas atau yang junub belum mandi tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Kalau laki-laki tak boleh potong misah, tak boleh potong gunting rambut. Kenapa tak mandi wajib lagi? Memang ada disebut dalam kitab-kitab fiqh bahawasanya orang perempuan yang janabah, yang haid nifas, yang belum mandi, laki-laki yang berhadas besar yang belum mandi, dilarang potong kuku dan rambut. Ada. Pendapat itu ialah pendapat yang dhaif. Nampak lagi? Pendapat yang kuat dalam mazhab, pendapat yang muktamad yang difatwakan ialah tidak dilarang. Dan pada pendapat dhaif itu, larangan itu bermaksud karahah, makruh saja, bukan larangan haram. Jadi kalau ada ustaz beritahu dilarang, memang betul, tapi pendapat itu dhaif dan larangan itu ialah larangan makruh. Okey, pendapat yang kuat, yang muktamad, yang difatwakan 4 mazhab. Dr. Wahbah Zuhaili sebutlah kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatihi. Sepakat 4 mazhab, pendapat yang kuat tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi boleh potong kuku, potong rambut. Bukan disuruh potong kuku, potong rambut.
Maksudnya tidak dilarang. Tidak potong tak ada masalah. Nak mandi junub dulu biar terakat atas semua kali baru nak potong, silakan. Cuma pendapat yang mengatakan dilarang potong, pendapat itu dhaif, tidak kuat. Nampak? Dan atas pendapat dhaif itu, larangan itu merupakan larangan makruh, bukan larangan haram. Wallahu a'lam. Kita lancarkan kutipan derma untuk surah Hajjah wan Isah seberang baru Kuala Terengganu. Kita gunakan khusus untuk tabung pengurusan masjid dan kepentingan maslahat orang tempatan. Minta kita gerakkan tong-tong yang ada dari kanan ke kiri, kanan kiri ke kanan, depan ke belakang, belakang ke depan. Bagi yang nak memberi sumbangan melalui bank in, lihat pada bawah skrin dalam live Facebook, Bank CIMB, nombor akaun 860-473-1093. Yang nak bayar bil api masjid, nombor akaunnya 220-755-330400. Berapa sebulan bil api? 300 lebih. Surah ni 300 lebih sebulan. Kalau kita nak bayar sekali, mana tahu. Jadi bila kita bayar untuk bulan Julai ni, segala kegiatan orang yang mari buat ibadat di sini, kita dapat selama sebulan. Dan di akhirat nanti, dengan izin Allah, cerah kubur kita. 300 lebih tak banyak, nak bandingkan dengan duit kita 30,000 dalam bank. Jadi kita pun buat putusan beres. Ikut bulan ni 300 nak beri. Sampai masa setan kata saya, banyak 300 tu. Kita pun 3 riyal. Gitu tak mau dah kita. Dah mau tak? Gitu tak mau dah. Tengok pada wak leh gini amoh. 3 riyal ni. Kelas wak gini ni 1,000 bikin masjid. Baru je. Apakah hukum kita beli insurans gigi yang private bila sakit mudah laluan berubat doktor gigi? Sampai ke gigi pun nak masuk insurans kau. Maknanya semua benda kita nak kesenangan belaka-belaka. Sebab itulah insurans yang Islami ini atas dasar tabarruk dengan sedekah kepada orang lain. Jika orang lain menggunakan tabung kita, pokoknya harus. Faham lagi? Kalau kita datang bulan, boleh tak kita baca Iqra'? Contohnya Iqra' 4 ayat yang panjang-panjang. Sebab ada ustazah dekat saya ngaji khabar boleh. Ada yang kata tak boleh, mohon penjelasan. Hadisnya berbunyi, la yaqra'u syai'an minal Qur'an junubun wala haidun. Kama qala, tidak boleh membaca akan ayat-ayat Quran itu orang yang junub dan orang yang haid. Walau bagaimanapun ulama fiqh menyebut, jika dia membaca ayat Quran kerana tabarruk, mengambil berkat. Contoh ambil berkat, dia baca bismillah ketika makan nasi atau naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah itu maknanya atabarraku. Aku mengambil berkat bismillah dengan sebut nama Allah. Faham? Hukumnya harus. Atau dibaca ayat-ayat pelindung daripada syaitan ketika dia takut sesuatu. Boleh. Atau dia baca ayat Quran tapi kerana berlaku kematian, dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana apa? Kerana mengingatkan kepada kematian. Hukumnya boleh. Atau dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayat itu, doa itu adalah ayat Quran. Hukumnya boleh. Dengan syarat jangan niat qiraatul Quran. Itu pandangan fuqaha. Okey? Dia kosak kalau zikir sebagai zikir. Kalau doa sebagai doa. Kalau isti'azah berlindung sebagai berlindung. Faham? Jadi kalau dalam bab Iqra, dia bukan ayat Quran yang penuh. Nampak? Ayat yang diambil potong-potong. Potong-potong. Nampak? Yatakallamun. Nampak? Jadi hukumnya harus niat taklim, mengajar budak-budak.
Sebab tu macam kita beritahu seumpamalah, kalau ustazah yang mengajar Quran ini dia haid, tak perlu dia baca ayat Quran penuh. Dia suruh dia murid ketika itu membaca, dan bila berlaku kesalahan dia menegur. Dan tegur itu ialah membaca kalimah yang salah itu. Okey? Itu niat taklim, boleh. Dubai dilanda banjir. Macam mana padang pasir dilanda banjir? Banjir. Apa yang berlaku ni semua Allah tulis lah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Pegang gitulah. Katakanlah tidak ada sesuatu yang akan menimpa kita, sama ada daripada zaman dulu sampai kiamat, tak akan berlaku. Illa ma, melainkan barang. Kataballah, Allah telah tulis. Tak, lana untuk kita. Bila tulis tu? Azali. Cuma sabab musabab. Allah ni musabbibul asbab, yang menjadikan segala-galanya. Sabab itu makhluk. Taruh bukit, tanam musangking. Faham tak lagi? Bukit dah dia tak ada pokok. Ada mudah luruh dah nak takung air. Contoh. Soalan seterusnya. Binatang berbisa masuk dalam rumah, kita katok. Ada orang kata biar ia tubik dulu. Tubik dah terlepas dulu ke guana. Kalau ular, ada riwayat kita suruh dia keluar. Faham tak? Keluar dari rumahku. Kalau dalam hadis tak, ukhruj min baiti. Dalam riwayat, okey? Mana keluar daripada rumahku. Kalau ular itu jin, dia akan keluar lah. Kalau jin Islam. Kalau jin kafir ataupun ular yang haiwan sungguh, dia degil, kita katok selepas subuh, puas hati dah. Faham? Di tanah Arab lah. Kalau di apa sebarang baru, takut ular dak reti pula cakap Arab. Ukhruj min baiti. Ular kata, "Kenapa?" Tak faham, ular pun tak faham. Dah. Jadi apa kita tubik. Kabarlah tubik, tubik. Takut tak faham. Jadi kalau binatang berbisa lain, tidak pula diriwayatkan bercakap begitu, maka boleh kita katok selalu. Faham? Lipang ni tak, kita katok selalu. Soalan seterusnya. Niat ambil semayang, saja aku ambil air semayang, ke saja aku ambil wuduk. Dua-dua boleh. Faham tak? Kerana wuduk itu maksudnya air semayang. Kalau air nak buat berwuduk, bukan air semayang, itu air wuduk. Dalam Arab dibaca fathah huruf waw. Waduk maknanya air guna untuk berwuduk. Wuduk dengan dhammah wuduk maknanya perbuatan mengambil wuduk. Jadi kita basuh muka, aku niat mengambil air semayang. Betul lah tu. Faham tak ke? Aku niat berwuduk, boleh ke? Tawaf ke pusing? Tawaf sama je, bahasa Arab. Nampak? Tawaf bahasa Melayu pusing. Mudah sah mungkin niat pusing ni. Lama je. Faham? Kalau orang putih takkan niat pusing. Niat spin. Faham? Pusing. Saya ambil air semayang tapi saya niat masa basuh tangan, bukan pada masa buka. Sah tak? Maksud niat pada ketika wuduk ini qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lih, qasad mengerjakan wuduk pada ketika mula berwuduk. Mula berwuduk yang wajib ialah basuh muka. Kerana itu disyaratkan pada basuh muka itu. Selain pada sabar dan diam, boleh tak saya mohon pada Allah supaya diberi pengajaran timpa pada orang yang menyusahkan perasaan hidup kita? Boleh. Kalau kita sabar, tidak doakan apa-apa, boleh. Doakan hidayah baginya, boleh. Doa supaya dia diajar oleh Allah, supaya dia insaf pun boleh. Yang tak boleh kita doa berlebih-lebihan. Dia curi orang pelang rumah kita, ya Allah jadikan budak ini dilanggar langit lori biar tubik tahi gitu. Zalim kamu, ngebuah pelang doa langit lori. Faham tak lagi? Tak boleh doa lagu tu. Okey? Saya tinggal di Putrajaya, hari Jumaat saya perlu ke Muar. Tapi hari Rabu saya ada kursus di KL dan tidur di sana sampai Jumaat. Maka ada terus ke Muar selesai kursus nanti. Bolehkah saya jamak qasar semasa di KL? Tinggal Putrajaya, hari Jumaat perlu pergi ke Muar.
hari Rabu saya ada kursus di KL dan tidur di sana sampai Jumaat. Dalam kata boleh lah. Putrajaya KL jauh. Faham? Sejam perjalanan. Kalau malam setengah jam, siang sejam kurang-kurangnya. Nah, boleh kerana sudah keluar daripada mukim. Okey? Keluar daripada mukim dan perjalanan itu bersambung-sambung. Daripada KL pergi ke Muar, lagi jauh. Yang tak bolehnya kita tak keluar daripada mukim. Kita duduk dalam Putrajaya, kita masuk pejabat dulu di Putrajaya daripada rumah, di pejabat di Putrajaya tak boleh jamak kerana masih dalam satu mukim. Okey? Ada dengar ura-ura orang yang jual tiket 100 keping RM30, harga asal 20 untuk separuh akhir satu ini. Jika perbuatan dalam itu betul, hasilnya penjualan itu macam mana? Dia pergi berebut dulu, kemudian dapat tiket 20 nak jual 30. Hukumnya haruslah dia pergi beli dulu. Faham lagi? Yang tak bolehnya kita pergi beli benda-benda keperluan masyarakat. Kita pergi beli lada, kita pergi beli garang, kita pergi beli gula, kita pergi beli beras, kita pergi beli minyak. Yang keperluan orang mesti beli. Bola bukan keperluan masyarakat. Dok tengok bola mati tau. Faham? Bola tak tengok bola? Bola tengok sepak takraw. Dia peminat sepak takraw dia. Boleh dia tengok bola. Jadi gini, kita kalau yang diharamkan kita beli dulu, kemudian naikkan harga, perkara-perkara yang menjadi keperluan masyarakat. Faham lagi? Benda keperluan masyarakat ni ada dua. Satu, pertama, barangan yang telah ditetapkan harganya oleh pemerintah. Yang kedua, tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi diperlukan juga oleh masyarakat. Tak boleh kita naikkan harga, kita beli banyak. Kerana apa? Membebankan orang, tak boleh. Adapun bola, dah mu nak lengok ngak, mu nak beratur beli situ 20 ya. Mu nak tamu beratur beli dengan dia 30. Faham? Mu nak tengok ngak, mu bayar. Tak ada masalah. Faham? Saya telah apa ni? Imam baca Fatihah. Mahram makmum baca Fatihah juga. Ketika amin, makmum pun turut sebut amin. Adakah boleh putus solat? Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Faham lagi? Ketika menyebut amin, tidak putus solat. Faham? Bahkan ketika turun sujud sajadah pun tak putus solat. Sedangkan wajib muwalat. Muwalat maksudnya berturut-turut. Lepas satu ayat. Faham? Kita tengah baca Fatihah, imam turun sujud sajadah. Allahu Akbar, makmum tinggalkan Fatihah. Padahal baru Maliki Yaumiddin. Semua turun sujud sajadah. Okey? Bila naik berdiri balik, kena baca semula ke sambung iyyaka na'budu? Makmum. Tadi Maliki Yaumiddin. Bila naik dari sujud sajadah, kena baca sambung ke atau daripada awal bismillah? Sambung, tak putus walat. Faham? Mana lebih panjang, sujud sajadah dengan amin? Nampak? Yang kita putus walat itu dengan disengajakan. Faham? Adapun amin, benda yang diperintah syarak. Begitu juga sujud sajadah, benda yang disuruh syarak. Maka benda yang disuruh syarak, bila kita buat, tidak memutuskan muwalat. Faham lagi? Orang kampung sedekah kereta lama ke sebuah pondok. Pondok itu banyak sangat, kereta ada 10 dah. Boleh tak kemudiannya jual kereta itu tak tampung belanjaan madrasah? Boleh. Apa tujuan kita beli kereta? Kita beli kereta potong sagar second hand RM5,000. Kita pun sedekah pada pondok. Okey. Dan pondok itu sudah banyak guna kenderaan sehingga tidak dapat digunakan kenderaan yang kita bagi. Kita bagi nak suruh disipang ke nak suruh diguna? Kita nak pahala dia guna harta kita ke atau kita nak
Orang tahu kita bagi kereta. Pahala guna. Okey, kalau tak guna boleh tak pahala? Tak boleh. Maka kalau dia jual, dia guna benda lain jadi pahala kita. Nak tak? Sebab tu boleh. Okey? Ayah kita wasiat, kalau ayah mati, tanah hak belakang masjid lerang tu, buat masjid lah. Faham lagi? Okey. Bila mati, adakah wajib buat masjid? Jawabnya tak wajib. Sebab apa? Sebab masjid sudah ada. Kalau dia buat masjid ikut wasiat, tak ada orang pergi masjid ayah dia. Tujuan ayah dia nak pahala ke nak buat masjid? Nak pahala, maka ulama' fatwa boleh dijual tanah itu atau digunakan untuk perkara lain yang akan mengalirkan pahala kepada si mati. Atau dia wasiat buat masjid atau bukit. Bukit tu 18 kilo dalam kampung, dalam hutang. Kalau buat boleh pahala tak ayah dia? Kalau di kepeng tak ada orang lagi. Maka ditukar tanah itu menjadi tanah lain. Contohnya buat pondok dan sebagainya. Boleh. Jadi yang sebenarnya bukan point itu pada nama, itu pada mengalirnya pahala. Apakah hukumnya anak membuatkan ibu menjadi babysitter? Adakah membawa kepada derhaka? Benar maksudnya jadikan ibu babysitter. Kita beranak suruh mak mari jaga. Hukumnya boleh jika mak kita suka. Mak kita tak suka, kita paksa dia. Itu tak boleh. Faham lagi? Ada mak, ada tok yang suka sangat. Ambil angin anak. Nak suruh beranak mak, nak main cucu. Ada pasal lagu tu. Tapi jika maknanya dia tak mau, kita kalau bila tak mau kita tunjukkan marah dan sebagainya, tak boleh. Itu baru anak derhaka. Faham lagi? Dia nak pergi surga, nak pergi apa. Zaman muda tok tak mari surga dah, duk main joget. Faham lagi? Zaman tua ni tok nak mengaji sifat dulu, suruh jaga cucu pula. Siapa dak lekat kampung tu. Beranak Tanjung Maling 4 bulan, beranak pula Rawang Selangor tu. Hak nu baru 3 bulan beranak, onu pula di Sarawak tu. Tok apa dak duduk rumah tu? Tok kijeng main TikTok tok. Mana tok tak ada. Jangan. Tapi tak boleh pada hukum locong itu. Ada ibu yang suka nak jaganya anak kita ni. Siapa suruh hari anak kalau dak hari marah-marah. Ni tengok keadaan nak. Apakah hukum jurujual yang tidak melayan pelanggan tapi mentengok kepada pelanggan tidak berduit, miskin dan sebagainya? Baik. Dia berjual tapi dia tengok keadaan pelanggan yang datang. Jadi kalau pelanggan itu dia nampak macam miskin, dia tak layan je lah. Jawabnya ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Ada pelanggan yang memang dia datang nak membeli. Ada pelanggan bukan nak beli, nak layan buruk ke? Ada tak? Faham lagi? Jadi kalau yang jenis nak layan buruk ni tak apa, kita tak layan. Tetapi kalau dia miskin tak boleh kita hina dia. Nampak? Mari macam kita ni orang buat rombongan. Rombongan penduduk kampung apa benda? Allah ajar kampung ni benda panggil sini. Seberang baru, seberang baru. Sebuah bah nak pergi membeli belah shopping lah di Kuala Lumpur. Faham nak pergi? Nak pergi Maiding Kuala Lumpur ke Pavilion? Pavilion sudu je sudah zeng 4,500. Faham tak? Jam hak murah 5,000 cak murah. 400,000 300,000 jam. Dia benda Sabah tak? Hak sebarang baru nak pergi situ. Masuk dengan selipar pun biru belah hijau belah masuk belakang. Tanya jam pula Patik Philip. Patik Philip 600,000 sejam. Jadi orang pun tak layan, tak boleh marah dah kerja. Faham lagi? Mu harga beli jam ni. Lo dalam kaki lah macam samping. Faham lagi? Cabut kita tak ada power lah. Kilah macam caping kalau dalam. Lepas tu nak beli baju tidur. Kita pun tak ingat. Macam cold hang tu, selipar tu. Kita ingat kan murah.
800 lipat. Hak murah dah, ribu-ribu kalau hang. Nah, jadi masuk tengok dah. Window shopping tengok dah, ambil gambar. Dah. Tapi mugi wak tanya pula orang tak layan, tak boleh marah dah. Pasal masuk dengan slipar biru belah hijau belah. Lipat perpaduan ummah. Lagi. Tubik pula spender nampak kau kilah gitu. Nah, jadi tengok keadaan. Tapi kalau kita watak orang tu kita nampak miskin, kita hina tak boleh. Haram kau nya. Faham? Suami balik tapi masalahnya semayang keluk-kelek. Isteri dah cakap nak nasihat, suruh dah, tahu-tahu isteri pendam. Suami tetap tak berubah. Adakah kalau layang untuk lelaki jenis gini, lebih kurang dosa juga sidap. Suami semayang keluk-kelek, tapi dia tu suami seorang yang baik. Situ tak betul. Kalau baik, semayangnya cukup. Kalau semayang tak cukup, orang ambil baik. Orang fasik tu. Baik benda lain. Faham lagi? Jadi semayang nombor 1. Umududdin as-salah. Tiang-tiang agama itu solat. Kalau tinggal tiang agama tak boleh kata baik. Siapa pun dalam dunia ni atas nama Islam, kalau tak semayang, tak boleh kita kata baik. Syaratnya mesti kena semayang dulu. Kena semayang dulu. Polang tak kena malam ni. Kalau sebab ramai orang dia kata, saya walaupun tak semayang, kawan ni, si Fulan ni walaupun tak semayang tapi hati dia baik. Hati baik pun dia tak semayang. Orang yang tak semayang itu musuh orang yang beriman. Dia engkar dengan perintah Allah. Dia tak herau dengan surga neraka, tak ada peduli dengan azab Allah. Dia tak takut azab kubur. Dan dia menurut perintah iblis. Itu orang yang meninggalkan solat. Macam mana dikatakan baik? Okey? Apakah hukum like gambar yang tak tutup aurat? Baik, dia letak dalam Facebook gambar perempuan yang tak tutup aurat. Iaitu dia beri makan kucing contohnya. Dia tak tutup aurat. Kawan dia like. Jawabnya, jika orang itu like kerana suka tengok perbuatan dia makan kucing itu, hukumnya tak haram. Tapi kalau dia like itu kerana cantiknya free hair itu haram. Jadi tak semua yang like itu berdosa. Cuma bila kita jahil, benda-benda yang patutnya kita tidak like, suka, kita akan suka. Dan kita tak kisah pun. Faham lagi? Betul, benda tu kalau kita kena jaga. Cuma kita husnuzon ni, tak semestinya dia like itu kerana rambutnya tu. Mungkin kerana sepupu dia, lama tak tengok, dia pun like. Faham lagi? Jadi kita jangan gaduh kan? Kerana inna ba'dadhanni ismun, setengah daripada yang kamu duk sengka ke orang itu, berdosa di akhirat. Okey? Learning tu dia, dulu gila, ada 99 tahun 80-an. Sekarang 100 lebih tau. Dulu orang duk sebut orang gila 99 jenis. Faham yang orang gila? Faham? Learning 100 lebih. Yang ke 100 gila like. Dan yang kedua gila share 101. Gila left group. Faham lagi? Gila viral. Faham lagi? Dia bubuh sesuatu nak ke like orang. Bila orang like, yes. Dapat 8 like. 8 like tu rekod dunia. Faham lagi? Mana kalau 10 like, print screen. Hari ini dalam sejarah. Dah biasa 2 like. Tiba-tiba hari itu 10. Tak ke hebat? 2 like tu pun dia juga, 2 akaun. Faham lagi? Itulah. Dia panggil akhir zaman, fitnah akhir zaman tau. Mana kalau 20 like, buat asyik kunyit. Panggil salat ajak apa semua, sujud syukur. Nampak kawan ni. Apa ada pada like? Jangan sampai kita rasa hebat, tak ada hebat apa pun. Saya ambil gambar beruk itu sebang lelaki, saya buat dalam Digital Mukmin. 12,000 like.
Bukan makna buruk molek pada mung. Dah, tapi sebab tak ada benda dia macam ke kerana kita ramai kenalan tu saja. Okey? Gila viral, nak suruh sahur, nak tunjuknya ke orang. Tak? Nampak? Ingat ada kalau Allah masyhurkan kita, alhamdulillah. Tapi jangan kita reka supaya kita masyhur. Kerana hubbus syahri. Nampak? Kasih kepada kemasyhuran itu termasuk sifat mazmumah. Kenapa ada selawat atas Nabi Ibrahim dalam tahiyat? Dalam tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ada Ibrahim di situ. Nampak? Jadi dia tanya kenapa dalam selawat itu ada nama Ibrahim? Sebab kalau tak letak nama Ibrahim, contoh letak nama Ismail. Mu akan tanya pula kenapa letak nama Ismail? Tak letak nama Ibrahim. Kita ni berakhir tanya. Kerana Nabi Ibrahim, katanya setengah ulama, adalah Abul Anbiya. Bapa segala Nabi. Nabi Ibrahim, isterinya dua. Siti Hajar dan Siti Sarah. Okey, Siti Hajar anaknya Nabi Ismail. Siti Sarah, Nabi mana Ibrahim? Ayah. Nabi Ishak. Lahirkan Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf. Faham? Jadi, Nabi-Nabi yang banyak Allah lantik jadi Rasul dari Nabi dalam dunia ini, kebanyakannya daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Yang suaminya Nabi Ibrahim AS. Sebab tu dia kata, Nabi Adam, Abul Bashar, bapa segala manusia. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Maksudnya, walaupun ada Nabi daripada keturunan yang lain, tapi kebanyakan Nabi daripada jalur Nabi Ibrahim AS. Okey? Saya solat rasa macam kentut, tapi tak rasa datang. Keliru ke solat. Perlukah kita ulang semula solat itu walaupun tak bunyi? Rasa macam keluar. Kalau rasa macam keluar, belum keluar. Yang batal ialah sudah keluar. Kerana yang membatalkan wuduk itu yang pertama, khuruju syai' min sabilaini. Keluar suatu daripada kemalan depan atau belakang. Apa makna khuruj? Yakni telah keluar. Bukan sedang keluar. Akan keluar, tak lagi. Telah keluar, walaupun sedikit. Faham tak lagi? Nabi kata jangan keluar dari saf, maknanya jangan berhenti sembahyang. Nampak? Mereka dengar bunyi atau bau. Itu pada masalah hadas kentut. Faham? Tapi kalau memang yakin sudah keluar, maka wajib berhenti. Kita tengah sembahyang, macam keluar kencing, tak wajib berhenti. Keluar dah, wajib berhenti. Itu batal. Nah, rasa macam kentut, belum lagi. Dah kentut. Contoh, sebab bunyi dah. Tebong, bunyi. Sudah kentut. Atau kain terakap, tebong. Angkat kain. Faham tak? Sakut atas kipas kain. Lagi kuatnya kentut. Dok lagi kok. Dok korok apa? Sudah ada korek noh, sudah ada burhan. Ni tidak ada tanda-tanda, cuma perasaan. Macam ketuk dok lagi. Macam kecing dok lagi. Neleh peha dah. Maka dipanggil sudah batal. Wallahu a'lam. Malam ini kita ada dua hadiah. Sagu hati, cendera mata, cedera hati. Sumbangan daripada biasalah Prima Bele bagi saya S. Siapa nak bangun? Jawab satu soalan. Tak mau panjang-panjang malam ni. Saya S. Tapi bukan jubah malam ni, kuta. S Padang tak? S? Padang. Bangun. Main duduk kan ni? Asal di mana? Asal Sebang Baru Kiri. Sebang Baru Kiri. Sebang Baru Kiri. Nama apa? Radi. Radi. Dulu sekolah mana? Sekolah Demak Syekh Malik. Syekh Malik. Orang pandai ni. Teknik airport lepas tu. Teknik airport. Sekarang buat kerja benda? Sekarang
engineer. Ah. Bagus. Baik. Senang ni soalan dia. Tengok lagi mak kilau. Tak tengok lagi. Tempat kerja tak ada ayam. Oh, tak ada. Tak ada Okey. Bilakah dilahirkan mak kilau? Tak tahu dah. Agak-agak. Dia penghujung setelah selesainya tamatnya perang sibil antara selatan dengan utara di Amerika. Tahu tak sejarah Amerika perang sibil tahu? Tak tahu. Okeylah. Dia 99 tahun selepas itu mak kilau dilahirkan, saya dilahirkan. (1866). Okey, ambil hadiah lah apa. Kalau tunggu dah balik aku. Agak-agak padang. Okey, saya XL last. Hadiah. Nanti kita cari bahagian muslimat pula. Pasal muslimat dengan kabon nok juga. Tapi kita tak tahu nak buat benda, tak tahu. Buat gata beliang. Hadiah XL Kuta. Mana nak awak main sepak takraw ni? Cepat. Dah lewat dah. Dia. Main sini. Siapa nak main depan ni? Dia. Saya XL. XL ni saya kita. Saya kita. Dia. Mu tengok aku tengok mu. Dia lah. Mai. Mai sini. Ni betul saya dia. Agak-agak padang. Padang kalau gini padang, insya-Allah. Main depan. Nama apa? Farid bin Zakaria. Orang mana? Bukit Utop. Apa mari jauh sini? Duduk Bukit Unggal. Duduk Tunggal dah tu mari sini ni. 5-6 kilo ni. Jumpa sekarang rindu lah. Okey. Buat kerja benda? Bawa mesin keh. Bawa keh? Okey, gali lubang Okey, soalan dia mudah je. Bilakah nama tanah Melayu ditukarkan kepada Malaysia? Pasal kita ni, bumi yang kita duduk ni, Malaysia ni bumi orang Melayu. Okey, dulu namanya tanah Melayu. Tahun berapakah ditukar kepada nama Malaysia? Malaysia tu maksudnya bumi negeri orang Melayu jugalah. Tapi daripada tanah Melayu ke Malaysia, tahun berapa? Kalau 57 merdeka tau. 57 merdeka. Senang je, selepas merdeka. Selepas merdeka. Bukan belum merdeka. 58. Salah. Tahun 63. Tak cia orang Kebor. Okey, betul dah tahun 3 tapi bukan awak orang Kebor. Okey, saya nak hari bulan dan bulan. Dah boleh tak? 16 September 1963 daripada tanah Melayu tukar kepada Malaysia. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.